Baiklah, itu acara yang akan berlangsung di Langkawi iaitu 5-20-23. Sekarang kami nak berikan sedikit kepada anda informasi berkenaan dengan acara juga yang akan berlangsung di Labuan. Iaitu acara Labuan International Sea Challenge 2023. Hari ini untuk mendapatkan pencerahan mengenai acara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Haji Ridwan Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Saya difahamkan acara ini akan berlangsung pada 12 hingga 14 Mei 2023 bertempat di Kompleks Sukan Laut. Pun begitu telah pun bermula perjalanannya seawal 9 hari bulan. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai acara ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Rizwan. Sebelum saya ucap terima kasih kepada RTM menjemput saya pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsikan sedikit maklumat mengenai sukan pelancongan di wilayah Sukan Labuan. Bercakap mengenai Labuan International Sea Challenge ataupun pendeknya LIAC. Sebenarnya Labuan ni kita telah pun bermulanya LIAC ini sejak tahun 1997 lagi. Iaitu boleh lebih kurang dalam dah ke 25 kali. Yang mana kita untuk tahun 2019 dan 2020 dan 2021 yang itu kita skip because of pandemic COVID Jadi kita memulakan semula pada 2022 dan alhamdulillah untuk tahun ini insya-Allah pada bulan ini kita akan mengadakan LILC 2023 untuk kali yang ke-25. Kali yang ke-25. Okey. Apabila kita bercakap tentang cabaran, bukan satu sukan saja. Saya difahamkan ada banyak sukan, tapi ada 3 sukan yang paling utamalah. Memancing laut dalam, berkayak keliling pulau dan juga berenang. Betul. Sejauh 5.5 km. Selain daripada itu, apa lagi dan juga apa keunikan acara-acara ini? Berbanding dengan tahun 2022 sebenarnya, kita sebelum ini kita hanya menganjurkan lebih kurang dalam 7 program saja ataupun 7 aktiviti saja untuk tahun 2022. Tapi berbanding untuk tahun 2023 ini, kita doublekan lagi. Kita gandakan sebanyak 15 acara untuk tahun 2023 ini dan 3 acara utama kita seperti mana dinyatakan tadi iaitu memancing laut dalam. Kemudian kita ada cross channel swimming challenge dan juga kayak mengelilingi pulau Labuan itu sendiri. Apa yang menjadi keunikan di sini untuk memancing contohnya ini memang dah ada satu tarikan sebelum ini yang sebelum-sebelumnya dan sejarah kita sebenarnya untuk memancing ini pada tahun 2007 sendiri kita telah pun mencatatkan rekod lebih kurang kita peserta telah pun memperolehi ikan layar, itu ikan malin lebih kurang seberat 216 kilo. Lebih kurang tinggi dia dalam 6 kaki lebih. So lebih itulah lebih tinggi daripada kita. Jadi itulah salah satu keunikan dan cabaran. Dan kita punya kawasan yang tempat mancing ini bukan kawasan yang berdekatan dengan kita. Dia mengambil masa lebih kurang 1 hari 1 malam untuk pergi ke kawasan mancing. Oh, kerana itu ia bermula 9 Mei. Ya, dia akan bermula pada hari ini untuk pelancaran atau flag off untuk pergi ke kawasan mancing dan di sana kita akan bermula mancing itu pada 12 hari bulan. 12 hari bulan. Ya. Berapa lama masa yang perlu diambil oleh dia akan balik ke Labuan atau ke tempat kita akan mengadili dan sebagainya pada 14 hari bulan dalam jam 2 petang. Pada jam 2 petang 14 dia akan berada di Labuan semula untuk kita membuat pengadilan dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan memancing laut dalam. Betul. Yang menarik juga swimming cross channel. Dari mana ke mana dan sejauh berapa kilometer perlu berenang. Itu juga satu cabaran untuk Labuan dan itu dikatakan sebagai kita punya anchor juga untuk LSC yang sentiasa kita adakan ini. Yang mana cross channel swimming ini kita adakan daripada pulau Labuan itu sendiri, main island kepada pulau yang kecil. So kita akan cross sungai itu ataupun lautan itu dengan panjangnya lebih kurang dalam 2.7 km untuk pergi dan balik lagi 2.7 km dengan cabaran arus yang sangat boleh katakan mencabar. Jadi itulah yang ketiga tadi itu adalah mengenai kayak mengelilingi pulau. Ini juga satu cabaran yang mana kalau kita melihat dari segi jarak mengelilingi pulau Labuan itu sendiri lebih kurang dalam 51.7 km. Dengan keadaan cuaca yang agak boleh tahan jugalah untuk sebuah pulau jadi memang mencabar. Jadi inilah dia 3 program utama ataupun aktiviti utama untuk Labuan Sea Challenge 2023 ini. Sehingga hari ini peserta daripada negara mana yang telah untuk alhamdulillah untuk memancing memang satu sambutan yang sangat menggalakkan. Kita telah pun menerima
peserta, lebih kurang dalam 220 pemancing yang mana melibatkan lebih kurang dalam 26 bot. Yang ini bot ni bukan bot yang kecil-kecil tapi bot yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 3 ataupun 4 tim. Satu tim tu lebih kurang dalam 5 orang. Jadi dia boleh memuatkan sampai 4 pasukan di dalam satu kapal itu sendiri. Jadi ini kalau kita melihat dari segi penyertaan ni, kita telah pun menerima peserta daripada Kanada, peserta daripada Perancis, peserta daripada Hong Kong. Jadi ada termasuklah Brunei. Dan juga ada 5 negara yang telah pun memberikan pengesahan untuk menyertai pertandingan memancing laut dalam ni. Baiklah, itu Haji, itu adalah sukan-sukan di tengah laut. Betul, berenang, berkayak dan juga memancing. Saya difahamkan juga ada sukan yang akan berlangsung di pinggir-pinggir pantai. Ya, betul. Apakah sukan-sukannya? Okey, kalau kita seperti saya katakan tadi, kita ada 15 program. Kita dah tolak 3, jadi ada beberapa program lagi, ada 12 program itu yang ada melibatkan di pesisir pantai dan juga di pantai itu sendiri. Untuk di pantai itu kita ada rugby pantai, kita punya sukan pantai itu sendiri, itu sukan tradisi pantai. Seperti tiang licin dan sebagainya. Di samping itu juga kita ada juga program di pesisir pantai itu program mencadat sotong. Dan juga program pertandingan bot laju. Yang ini juga dapat penyertaan, alhamdulillah penyertaan kita bukan setakat untuk Pulau Labuan saja, tapi juga telah pun disertai oleh negara jiran kita, Brunei Darussalam, kita punya rakan kita daripada Sabah dan Sarawak. Jadi alhamdulillah penyertaan keseluruhan kalau kita melihat LIC 2023 ini, kita lebih kurang dalam 1,000 peserta untuk 15 acara yang kita adakan pada bulan ni, insya-Allah. Bermula pada hari inilah. Bermula pada hari ini, iya tapi betul. Secara rasmi akan bermula pada 12 Mei nanti. Betul. Dari segi kalau ada sesiapa yang masih lagi berminat untuk sertai, adakah masih terbuka? Untuk cuma satu sajalah yang kita kekangan dari segi kapal tadi itu untuk bawa. Jadi untuk memancing laut dalam tu memang kita telah pun tutup disebabkan oleh permintaan yang terlalu ramai dan juga dari segi bot yang kemudahan kita tu adalah terhad. Tapi untuk acara-acara lain kita masih lagi membuka insya-Allah sehingga sebelum 12 hari bulan itu sendiri. Jadi untuk acara yang lain-lain tu masih lagi terbuka. Dan kita masih lagi mengalur-alurkan kepada peserta yang ingin menyertai lain-lain program yang selain daripada memancing laut dalam tadi. Bagaimana Tuan Haji melihat penganjuran acara sebegini mampu untuk meningkatkan ekonomi dari aspek pelancongan? Alhamdulillah, kalau kita berbanding dengan tahun 2021, 2022, yang mana kita telah pun mendapat statistik ketibaan atau pengunjung yang datang, sama ada peserta dan juga kru dan juga rakan-rakan dan keluarga, lebih kurang 15,000 yang datang ke Pulau Labuan. Tapi yang untuk tahun ini saya mengharapkan bila kita dah menggandakan lagi aktiviti ataupun acara-acara kepada 15, insya-Allah ini akan juga dapat menyumbang ekonomi setempat kita lah di Labuan dengan adanya mungkin hotel akan mendapat manfaat, begitu dengan permis makanan dan kedai-kedai yang lain. Ya, bercakap mengenai aspek pelancongan, pastinya setiap peserta yang akan ke Labuan dia mesti akan mencari tarikan utama adalah nak pergi makan mana ataupun tarikan-tarikan lain. Mungkin Tuan Haji ada masa ni kan. Kita nak bowl sikit apakah tarikan utama di Labuan yang perlu kita hadir. Sebenarnya tempat yang makanan popular di Labuan ni breakfast mestilah sup ikannya. Sarapan pagi hinggalah kepada pukul 11. Kadang-kadang ada yang menikmati sup ikan ini sampai ke tengah hari. Jadi itulah keunikan mungkin ikannya yang fresh di Labuan ini. Pasal kita tahu kita pulau ini memang sumber laut kita memang kaya. Jadi itulah salah satu yang popularnya di Labuan. Selain daripada itu kita juga banyak makanan-makanan tradisi. Seperti makanan untuk ambuyat yang kita boleh makan tengah hari untuk suku kaum Brunei dan Kadayan. Kemudian itu juga sebenarnya Labuan ini uniknya kita menerima pelbagai makanan-makanan daripada negeri-negeri lain. Kita ada makanan kerabu juga di sana. Jadi kalau siapa-siapa yang datang ke Labuan ini dia tidak akan merasa asing. Dia boleh mencari apa-apa makanan seperti mana yang ada di negeri masing-masing. Dari aspek lokasi pelancongan yang lain yang berdekatan pula bagaimana? Sebenarnya kita di Labuan ini memang kita ada baru kita dapat juga pengiktirafan Geopark Kebangsaan
Di Labuan ni kita ada beberapa tempat-tempat yang boleh dijadikan sebagai tempat yang baru, yang menarik di Labuan. Di samping itu juga seperti mana yang mungkin Ridwan pun dah pernah pergi Labuan, kita mempunyai pantai yang cantik, pantai yang panjang, bersih, dan juga kita boleh menikmati keindahan sunset. Sangat cantik. Matahari terbenam, memang cantik. Jadi itulah kalau nak mengabadikan kenangan bersama dengan family, dengan rakan semua, Labuan adalah salah satu tempat lah yang boleh kita mendapatkan satu ketenangan di Labuan, insya-Allah. Dan juga boleh juga kalau suka sukan scuba diving, ada dive site yang cukup istimewa di sana. Betul. Peninggalan kapal karam pada kita ada 4. Betul. Kita ada 4 shipwreck untuk tempat yang itu lebih kepada yang advanced diving lah. Tapi kalau kepada yang beginners, kepada yang novice ni, kita juga ada menyediakan tempat-tempat yang lebih tidak berisiko ataupun tidak yang kepada tidak terlalu terlatih. Jadi kita pulau juga, beberapa pulau kita memang untuk scuba dan juga snorkeling. Itu dia antara beberapa perkara yang anda perlu consider lah untuk pergi ke Labuan. Okey, mungkin sedikit lagi daripada Tuan Haji untuk mempromosikan Labuan International Sea Challenge 2023. Itulah seperti mana yang kita dalam kita punya pelan pembangunan kita, kita memang menjadikan pelancongan khususnya sports tourism sebagai kita punya trust di Labuan ini. Selain daripada kita punya bandar minyak dan gas, dan juga kita punya pusat kewangan. Tapi kita juga mempergunakan sports tourism ini supaya Labuan ini sebenarnya perlu juga ingatkan, Labuan adalah duty free. Pulau bebas cukai. Jadi kalau kita beli barang sana, kita beli seperti Langkawi lah, kita pergi coklat apa semua, insya-Allah kita boleh mendapatkan harga yang murah, dan juga yang mempunyai kualiti lah. Jadi itulah saya berharap agar Labuan Sea Challenge 2023 ini akan menarik semula pengunjung-pengunjung yang mana kita telah pun malap pada tahun 2020 dan 2021. Jadi 2022 dah ada impaknya, dan insya-Allah pada tahun 2023 ini kita menganggarkan dan menjangkakan akan pengunjung akan berganda ataupun melipat ganda daripada tahun 2022 yang lepas. Dan yang paling penting untuk jangkaan tahun hadapan, saya kira lagi ramai insya-Allah dengan rangka promosi insya-Allah daripada Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Ridwan Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, dalam memberi sedikit informasi berkaitan dengan Labuan International Sea Challenge 2023. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Sama-sama. Jemput datang ke Labuan. Saya akan sampai juga ke Labuan itu. Baiklah, kita